Perjalanan kami hari ini membawa kami ke tempat-tempat penuh sejarah dan spiritual. Bermula dari Gua Ashabul Kahfi, kisah pemuda-pemuda beriman yang ditidurkan selama beratus tahun. Kami juga ke Al-Maqtas, tempat di mana dipercayai Nabi Isa telah dibaptis di Sungai Jordan oleh Nabi Yahya. Kami teruskan perjalanan menuju ke Gua Nabi Isa, namun ditahan di dalam satu sekatan jalan. Adakah kami berjaya sampai ke gua yang menjadi lokasi penting dalam sejarah dakwah Nabi Isa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kembara Wahyu. Apa yang kami lakukan adalah apa yang kami nampak, kami baca, kami study, kami layoutkan. Mungkin tak semuanya betul. Anda mungkin memegang informasi yang lebih baik ataupun lebih betul daripada kami. Andai kata ada penambahbaikan dan info-info yang lebih baik untuk kami siarkan dan tambah baik, kongsikan di ruang komen. Sekiranya kami silap, tegur, jangan kecam. Teguran itu mungkin asbab kepada pembaikan informasi yang akan kami buat ke hadapan nanti. Yang baik itu datangnya daripada hidayah Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Masak apa pagi ni? Hari ni masak hitam saja. Apa yang ada tinggal. Baliklah, student meninggalkan universiti ya. Percaya pada diri. Student paling cool nak balik. Ambil gambar lagi? Okey, baik. Itu dia perpisahan bersama-sama dengan student junior syariah. Baik-baik semua anak-anak muda kita yang di perantauan ni. Terima kasih budak-budak Yarmouk. Sukalah kita jadi student walaupun 2 hari jadi student sini. Pergi mana-mana pun tolap terus sini semua dia belajar kat sini je dengan aku. Kalau ada baju Yarmouk bagilah kan dengan aku student. Okey, apa pun kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang yang menyambut kami dengan kemesraan. Rasa macam duduk dekat negara sendiri, macam duduk area Kuala Pilah je kan. Ucapan saya kepada Syak, selamat membayar bil air. Mudah-mudahan ada rezeki. InsyaAllah kita datang lagi kembali ke Airbit. So much to offer lah. Airbit ni ada banyak yang kita boleh ambil manfaat dia dengan kelebihan tempat dan keunikan lokasi-lokasi yang ada di sini. Warganya yang nampak ada kelainan jugalah berbanding tempat-tempat lain yang kita pergi dalam Jordan ni. So next kita nak pergi kilang biskut. Biskut Bijan. Alright. Kalau pergi Jordan, kita mesti cari biskut Bijan ni. Inilah orang Jordan, cara dia orang letak kereta rapat. Kalau kita tengok dekat sini, ini roti-roti yang freshly baked, baru keluar daripada ketuha. Tak semualah akan terjual, tapi ada yang baki-baki tu dia akan proses jadi biskut. Ini bukan roti, jadi biskut. Bagus-bagus. This is one good thing. Tidak ada pembaziran. Sebelum kami bergerak ke Amman, kami singgah di kedai biskut Bijan yang kami telah tempah untuk jemaah Vacation Baitul Maqdis. Kalau datang ke Airbit, wajib kita singgah di sini. Dah selesai. Hari ni kita borong banyak. Bila kita nak balik, owner dia siap bagi sebahagian adalah hadiah. Ketul lain macam sarang burung dia. Dalam dia ada telur kacang. Dalam sarang burung ada kacang. Ya Allah. Tengok mulut. Sekejap lah. Tak ada kat Aman. Ada kat Airbit je. Ni macam batang buruk. Okay.
Jemput makan sarang burung. Nampak tu? Mahalnya. Ni peminat manisan belakang ni. Cantik. Ni lah. Tak lepas spek kesihatan. Kalau bawa dia pun Zana marah ya. Zana tak rasa. So, kita akan habiskan di loader. Kita sanggup berkorban demi orang lain. Sekarang ni hari Jumaat, jalan raya memang indah sebenarnya. Kosong je. Suka driver kita. Kita sekarang ni menuju ke satu viewpoint. Boleh nampak Palestin dan kita boleh nampak Syria. Dan daripada viewpoint itu adalah kafi Nabi Isa. Kembara jemaah Vacation Baitul Maqdis diteruskan ke Gua Ashabul Kahfi, terletak dalam kawasan Ar-Rajim di Kampung Abu Al-Kasab, sekitar 70 km dari pusat Bandar Amman. Di sini, kami sambung menghayati kisah luar biasa sekumpulan pemuda yang beriman ditidurkan dalam gua ini selama beratus tahun. So, kita sekarang menuju ke Gua Seven Sleepers, Ashabul Kahfi yang terletak di Amman, Jordan. These guys, after they slept, then they woke up, then they died. The people at that time buried them here in the same cave. This area, Al-Fajwa, it's mentioned in the Holy Book Quran. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ. They used to sleep here. And the dog, it was in Al-Wasid, not Al-Wasit. Al-Wasit, it means between them. But Al-Wasid, as mentioned in the Holy Book Quran, it means outside. Kisah Ashabul Kahfi bermula di sebuah kota yang dipenuhi kekufuran, di mana sekelompok pemuda yang beriman memilih untuk menyendiri dan mencari perlindungan di sebuah gua. Setelah mereka menentang penyembahan berhala, mereka berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari kezaliman yang ada, dan Allah menjawab doa mereka dengan menidurkan mereka dalam tempoh yang panjang melampaui zaman. Perjalanan mereka adalah pelajaran. Ketika agama yang hak diancam kerosakan dan kebatilan, ia akan disembunyikan Allah sementara waktu hingga saat yang tepat ketika manusia sudah siap untuk menerima kembali kebenaran. Namun, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-22, Allah tidak mengizinkan kita untuk meneka-neka berapa jumlah mereka. Ayat ini mendidik kita bahawa yang pentingnya bukanlah angka atau perincian, tetapi pelajaran yang lebih besar. Bagaimana agama yang benar ketika terancam akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar pada waktu yang tepat. Maqasid utama di sini adalah untuk mengingatkan umat manusia bahawa Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmah dan kebenaran akan selalu menang meskipun berhadapan dengan cabaran dan waktu yang panjang. Seperti Ashabul Kahfi, kita juga perlu sabar dan percaya pada pertolongan Allah kerana hanya Dia yang tahu waktu yang terbaik untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini. In Sunnah, when we visit Qubur, we read As-salam ala ahli al-Qubur. I will read a dua and you can say Ameen. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, antumus sabiqun, wa nahnu lahiqun. Allahumma ighfir lana wa lahum, ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وارحمنا وارحمهم آمين يا رب العالمين. Okay, sekarang kita kena tengah petik olive. Boleh makan terus? Tidak. Should be pickled or just squeezed to produce olive oil. Ya, ini untuk olive oil. Boleh petik. You cannot eat it. Just tak boleh eat terus. Nanti mabuk. Boleh gosok dia jadi minyak. Olive? Dah hampir senja sekarang ini di ufuk yang tinggi. Kita menuju ke satu lagi tempat, iaitu tempat pembaptisan Nabi Isa AS. Jalan yang sama sebenarnya dilalui untuk ke Israel melalui Allenby Bridge. Lebih kurang 9 km dari Laut Mati dan 30 km dari Bandar Amman, ibu kota Jordan. Tapak ini ditemukan pada tahun 1996 dan disahkan oleh para arkeologi dan teologi sebagai tempat pembaptisan Nabi Isa oleh Nabi Yahya. Tapak ini sangat penting dalam sejarah Kristian. Namun, bagi umat Islam, ia tetap dihormati sebagai tempat yang bersejarah dan penuh makna spiritual yang kini menjadi tapak warisan dunia UNESCO.
Okay, sekarang kita dah sampai di depan baptism site, tetapi kita tiba mungkin agak sedikit lewat. Jadi kita terpaksa berpatah balik kerana mereka baru saja tutup. Kita kereta pertama yang tidak dibenarkan masuk kerana mereka dah tutup gitu. Apapun tak ada rezeki kita di sini, ceritanya tetap boleh kita sampaikan kepada anda semua walaupun tidak berada di sini. Peristiwa pembaptisan Nabi Isa oleh Nabi Yahya tercatat dalam Al-Quran dan juga Bible. Dalam Islam, peristiwa ini tidak disebutkan secara terperinci, tetapi ada rujukan kepada Nabi Yahya yang menyucikan umat dan menjadi penyambut Nabi Isa. Namun, dalam Bible, peristiwa pembaptisan ini dilihat sebagai tanda permulaan misi kenabian Nabi Isa. Dari perspektif Islam, Nabi Yahya disebut sebagai seorang yang diberkati sejak dari dalam kandungan ibunya dan dilantik oleh Allah menjadi Nabi yang menyeru kepada kebenaran dan taubat. Namun dalam Al-Quran, tiada penjelasan yang terperinci mengenai pembaptisan Nabi Isa seperti yang terdapat di dalam Bible. Tetapi kita tahu bahawa Nabi Yahya sebagai pengikut ajaran Allah memainkan peranan penting dalam menegakkan ajaran tauhid dan menyucikan umat dengan air sebagai satu analogi kepada ilmu dan wahyu. Di dalam Bible, peristiwa pembaptisan Nabi Isa oleh Nabi Yahya di Sungai Jordan digambarkan secara lebih mendalam. Peristiwa ini dianggap sebagai permulaan misi kenabian Nabi Isa yang disaksikan oleh ramai orang. Ia adalah satu simbol penyucian dan pengesahan misi kenabian Nabi Isa. Sebagai pengunjung, Al-Maqtas di Jordan bukan sahaja penting dari sudut sejarah, tetapi juga spiritual. Menyaksikan tapak ini memberi perspektif yang mendalam mengenai kisah perjalanan hidup Nabi Isa dan Nabi Yahya dalam kedua-dua tradisi Islam dan Kristian. Walaupun dalam Islam, kita tidak mempunyai pembaptisan dalam erti kata yang sama seperti yang disebutkan dalam Bible, tetapi tempat ini tetap menjadi tapak bersejarah yang penuh dengan pelajaran. Kita kena melalui banyak army checkpoint. Mereka akan check pasport kita. Ini untuk menjaga keselamatan kita. Di sebelah kita ni adalah no man's land, kawasan yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Dekat kawasan ni ada banyak periuk api, jadi jangan pandai-pandai suka-suka hati nak menyeberang melalui jalan darat. Sekejap lagi depan tu adalah Sungai Yarmouk. Berhenti untuk tunjukkan kepada you all semua macam mana rupanya sempadan antara Jordan dan Israel. Yang mana no man's land tu hanya terletak pada tebing Sungai Yarmouk, sempadan yang tidak ada ancaman sangat. Jadi kita boleh tunjukkan di sini. Ini dia King Abdullah Canal yang mensalurkan air daripada di bahagian Jordan untuk mengairi tanaman yang berada di lembah ini. Dan di sebelah saya, lebih kurang 200-300 meter adalah Israel. Kita boleh lihat border antara Jordan dan Israel di bahagian tanah lembah ini. Antara pagar ini, di tengahnya adalah Sungai Yarmouk sampai sana. Maknanya farm di sebelah sana itu adalah farm Israel. Dan jangan cuba-cuba masuk kerana kawasan ini adalah kawasan restricted. Kalau kita cuba juga masuk, bermakna kita menempah maut. Tengah jam sekarang ni dengan kambing melintas. So kita kena hormati kambing. Sekarang saya berada di kampung Al-Adashi ya. Kampung ini betul-betul bersempadan dengan lembah Sungai Yarmouk, kawasan no man's land. Menjadi sempadan antara Jordan dan juga Israel. Lembah ini sebenarnya di bawah lebih 100 meter di bawah paras laut. Ada King Hussein punya canal yang mengairkan tanaman-tanaman yang ada di dalam lembah ini. Dan di seberang sana tu kita boleh lihat Tasik Galilei yang menjadi rebutan kerana dia menjadi fresh water supply yang terbesar di Israel. Dan Israel perlu kuasai water supply ini. Dan kalau kita lihat itu kibbutz, pembangunan yang terancang di bahagian Israel. Dari jauh, kami hanya dapat melihat satu pemandangan yang merobek hati kami. Sejarah bumi Palestin yang telah dirampas bermula dari strategi Aliyah pertama.
di mana Israel mula melangkah masuk dengan visi besar untuk mencipta generasi Zionis. Salah satu strategi utama mereka adalah pembangunan komuniti kibbutz yang bukan sekadar untuk membangunkan ekonomi tetapi untuk menanamkan identiti baru yang berakar dalam tanah yang mereka anggap sebagai warisan mereka. Kibbutz bukan hanya sebuah komuniti pertanian. Ia adalah simbol daripada usaha keras untuk memperbaharui dan menegakkan semangat nasionalisme Yahudi, menjadi medan uji untuk mengeksperimen dengan idealisme dan keberanian di mana setiap individu di dalam komuniti itu dengan nilai kerjasama, kolektiviti dan ketaatan terhadap matlamat Zionis. Aliyah pertama merujuk kepada pergerakan migrasi pertama orang-orang Yahudi ke Tanah Haram Israel yang pada masa itu adalah milik Palestin dari Eropah dan negara-negara sekitarnya. Migrasi ini bermula pada tahun 1882 dan berlangsung hingga 1903 sebagai sebahagian daripada usaha untuk mewujudkan negara haram Yahudi yang bebas di bumi yang mereka anggap sebagai tanah nenek moyang mereka. Matlamat Aliyah pertama untuk menubuhkan komuniti pertanian di Palestin melalui pembentukan kibbutz dan moshavi, membina infrastruktur untuk menyokong kewujudan negara haram Yahudi di masa hadapan. Kemudian, menghidupkan kembali bahasa dan budaya Yahudi yang hampir hilang akibat diaspora berabad-abad lamanya. Dan mereka memperjuangkan hak politik dan tanah bagi orang Yahudi di tanah Palestin. Pergerakan ini menjadi landasan bagi pembentukan Negara Haram Israel pada tahun 1948 dan ia merupakan langkah pertama dalam projek Zionisme yang besar. Rupanya kita ni dah tersilap jalan. Kita masuk daripada kawasan Valley of Sungai Yarmouk dan sepatutnya kita perlu lalu di Qais. Namun GPS kita bawa kita ke kampung ini, Kampung Al-Adashiyah. Walaupun dia nampak dekat dalam GPS ada jalan, tetapi jalan ni memang tak boleh lalu. Jalan ni jalan berbatu-batu dan ditutup. 4x4 pun tak boleh lepas. Hanya jalan kaki saja. Kalau kita mendaki lebih kurang 1 kilometer, ke depan kita adalah kafi Nabi Isa. Kita ada satu lagi jalan di other side. Kita kena pusing semula 1 jam lebih kurang untuk sampai di other side untuk kita sampai ke kafi Nabi Isa. Kita akan pergi endpoint melalui Qais. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Renation. Renation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Renation semalam juga. Ini jambatan kereta api Sungai Yarmouk yang telah dirobohkan menandakan tamatnya hubungan antara Jordan dan Palestin yang mana hari ini adalah Israel. Dan kawasan ini sangat dikawal. Kalau lihat di sebelah kanan itu ada satu pondok di atas puncak adalah kawasan kawalan askar Jordan dan di seberang sana adalah bahagian Israel. Perjalanan kami menuju Gua Nabi Isa melalui kampung Qais membawa kami ke satu momen yang mendebarkan. Tiba-tiba sekatan jalan muncul menghalang laluan kami. Kami diminta berhenti dan soalan demi soalan dilontarkan. Siasatan dilakukan dengan penuh perhatian seolah-olah setiap langkah kami dalam perjalanan ini sedang diperiksa. Where are you going? Isa Cave Isa. Isa's cave. Isa's cave. Sholat ini seorang Muslim. Muslim? Muslim, yes. Who's Muhammad? Tahu. Muhammad. Muhammad juga duduk. Boh Muhammad. Both Muhammad. Thank you. Assalamualaikum.
Kini kita sudah sampai di sempadan. Ini kawasan kafi Nabi Isa. Ada disediakan tempat duduk di sini untuk melihat pemandangan. Tetapi once kita duduk, kita kena bayar. Di sini kita boleh nampak Israel, Jordan dan Syria. Di belakang saya ini adalah Israel. Sebenarnya Palestin. Sana. Dan juga ini adalah kawasan yang nak dikuasainya juga di sebelah Golan Heights. Kita lihat dekat kawasan Pamah itu terbagi kepada dua. Sebahagiannya adalah Jordan. Di seberang saja daripada sungai, itulah kawasan Israel. Kita boleh lihat mereka amat mementingkan kawasan ini dan juga perlindungan kepada akses kepada air ini, disebabkan air inilah yang hampir keseluruhan Israel consume untuk air minuman dan juga untuk kegunaan tanaman-tanaman mereka. Tak banyak air seperti macam mana kita yang mempunyai sungai dan tasik yang banyak. Fresh water access mereka sangat rendah, tetapi mereka pastikan setiap titik air bermanfaat. Seperti analoginya, kita mempunyai Al-Quran, melimpah ruah ilmu seperti air hujan, tetapi kita hanya baca, tidak gunakan. Sekadar dapat bacaan saja. Tetapi mereka ada Taurat, versi yang telah upgrade kepada kitab yang selepas-selepas itu seperti Injil dan Quran. Tapi mereka masih firm, masih lagi berada di takuk Taurat. Tak banyak akses kepada ilmu, tetapi setiap titik ilmu yang ada dalam Taurat tadi itu digunakan sepenuhnya. Hari ini kita lihat negara yang mereka ambil daripada Palestin. Kita boleh lihat kawasan daripada wilayah yang dikuasai oleh Yahudi, subur, terancang dan berteknologi. Di kawasan yang tandus, itu adalah kawasan Palestin dikuasai oleh orang Islam Arab. Kita sekarang ni berada di atas bukit yang boleh nampak view yang majestic ini. Israel membelakangi kita dan all the way to the left side adalah Syria. Kita berada di Jordan hari ini. Orang datang ke sini untuk view Galilee Sea. Dia turun lagi. Pasal map dia akan bawa kita sampai ke panoramic view ni saja. Dia tak bawa sampai ke kafi Nabi Isa. Kita nampak daripada atas ni turun ke bawah. Jadi kita akan terus ke kafi Nabi Isa. Kereta kalau plate warna hijau, Jordan, menandakan ia adalah kereta sewa. Senang saja nak tahu turis ataupun orang sewa kereta ataupun orang tempatan. Ni dia gua kafi Nabi Isa. Dikunci. Apa keperluan dia buat benda ni? Untuk jaga. Kalau siapa yang datang pun dia mesti nak buat ritual ke. Mungkin nak buat satu percara memperingati Nabi Isa. Ada lagi ruang di bawah tu. Oh, ini chamber dalam yang lebih besar. Saya boleh berdiri tanpa perlu tunduk di sini. Tempat ni terjaga. Tak ada satu sampah pun. Berbeza sekali dengan holy site yang ada, yang digazetkan oleh kerajaan Jordan. Sekarang kita lihat sampah. Inilah dia kafi Nabi Isa. Kemungkinan sebenarnya gua ini adalah double claim dalam Injil tentang Mount of Temptation. Di sinikah tempat Nabi Isa berpuasa ataupun di seberang Jericho, Israel? Satu lagi gua Nabi Isa dikatakan terletak di Mount of Temptation, kira-kira 8 km dari Jericho di Palestin dan 25 km dari Laut Mati. Lokasi ini sangat penting dalam tradisi Kristian dan Islam kerana dikaitkan dengan peristiwa di mana Nabi Isa berpuasa selama 40 hari di gurun sebelum memulakan misi kenabian baginda. Ia dikenali sebagai Gua Nabi Isa atau di dalam beberapa sumber yang lain dikenali juga sebagai Gua Puasa Nabi Isa yang dianggap sebagai tempat yang sangat suci. Menurut tradisi Kristian, selama tempoh berpuasa, Iblis cuba menggoda Nabi Isa dengan menawarkan segala kekuasaan dunia. Tetapi Nabi Isa menolaknya dan tetap berpegang teguh pada keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran, peristiwa ini tidak disebutkan secara langsung. Tetapi, kisah puasa dan ujian iman Nabi Isa boleh difahami melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan ujian dan kekuasaan Allah dalam mempertahankan hamba-Nya yang beriman. Allah menguji para nabi untuk menguatkan iman mereka
Dan gua di Mount of Temptation ini menjadi saksi kepada ujian besar yang dilalui oleh Nabi Isa dalam persiapan baginda untuk menyebarkan wahyu Allah. Dan tak ada yang menziarah di sini kerana mungkin orang kurang memberi apresiasi kepada sejarah. Terima kasih kerana mengikuti kami dalam Kembara kali ini, tapi perjalanan kami belum berakhir. Dalam episod seterusnya, kami akan membawa anda menjejak makam-makam Nabi yang terkenal di bumi Syam. Jangan lepaskan peluang untuk terus bersama kami kerana setiap langkah kami membawa kita lebih dekat dengan sejarah besar yang penuh dengan pelajaran hidup. Teruskan menonton untuk lebih banyak penemuan yang akan membuka mata dan hati kita semua hanya di Rai TV sempena bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang bukit. Okey, boleh nampak pagar tinggi. Jadi kita tinggal nak pergi ke ucapan saya kepada Syak. Ucapan saya kepada Syak demi kemaslahatan umat. Sekarang ni saya berada di Kampung Al-Asaj. Okey, sebelah kiri saya ni saja kita dah. Okey. Dekat ni tu. Belakang saya saja sudah checkpoint. Di belakang tu Israel. Dan kita di Jordan. Tempat kafi Nabi Nuh. Cuba untuk pergi ke kafi Nabi Nuh di atas, kafi Nabi Musa. Sorry. Inilah dia kafi Nabi Musa.